Di TikTok baru-baru ini memang viral tau, tengah tular. Satu video yang menunjukkan, bukan satu, banyak sebenarnya beberapa video yang menunjukkan ada pengguna klorofil, iaitu sejenis benda liquid yang berwarna hijau, dia campur dengan air, kemudian dia minum. Yang menjadi tularnya bukan aksi minum tu. Dia menunjukkan bahawa klorofil tu bila dia minum, dia punya jerawat, keradangan merah-merah tu berkurangan. Jadi dia rakamlah babak-babak tu semua kan. So terujalah segala makhluk yang menggunakan TikTok dan juga makhluk-makhluk di social media yang lain kerana benda itu. So saya rasa bertanggungjawab untuk memberikan penerangan berdasarkan kajian, berdasarkan sains untuk mereka yang mungkin tertanya-tanya, adakah benar minum klorofil ini boleh menyebabkan jerawat itu boleh dirawat dan keradangan boleh hilang. Betul ke tak betul? Kita nak kupas. Hello glowy girls, hello glowy guys. Okay, kita bincang tentang benda yang viral, benda maklumlah benda yang viral ni memang semua orang dia cuba, dia rasa nak cuba dia lah. Sebab dia tengok dokumen yang menunjukkan proses dokumentasi orang yang tunjuk kulit dia daripada ada masalah kemudian jadi kurang masalah. So benda macam ni memang mudahlah viral kan, dan ramai orang bila benda viral ni dia terus nak cuba. Oops, jangan cuba dulu. Saya ni nak bagi sedikit kita panggil maklumat supaya sebelum anda mencuba apa-apa yang viral dalam situasi ini adalah klorofil, anda dapat maklumat dan selepas itu anda tentukan dah nak cuba ke tak nak cuba ke, itu terpulang. You have to have scientific punya penerangan terlebih dahulu. So bila kita bincang tentang klorofil, saya nak sebut bahawa klorofil ni satu benda yang tidak asing. Kalau belajar sains dulu kita ingatlah klorofil ni apa. Klorofil adalah pigmen yang memberikan warna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tengok dedaunan, sayur-sayuran, herba, pokok-pokok dedaunan lah terutamanya, leaf yang ada warna-warna hijau ni diberikan, yang menyebabkan warna hijau ni adalah klorofil. Nah, apa fungsi klorofil? Klorofil membantu proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses menghasilkan oksigen dan nutrien yang dilakukan secara semula jadi oleh tumbuh-tumbuhan. So, bila kita faham bahawa klorofil ni memang manfaatnya sangat bagus untuk tumbuh-tumbuhan, memang undeniably benda yang bagus lah. So, mungkin kita teruja nak letakkan kat muka. Tapi kita kena faham dahulu, klorofil ni dia ada kelebihan, dia ada kekurangan yang anda kena faham sebelum anda memutuskan untuk minum klorofil beverage. Let's go. Kelebihan klorofil. So kita bincang dari sudut sains lah klorofil ini dikatakan mempunyai manfaat kepada tubuh badan manusia, iaitu dia boleh memastikan sistem imun badan terjaga, dan ada beberapa kajian yang membuktikan bahawa klorofil ni ada sifat antioksidan dan ada sifat anti radang ataupun anti-inflammation. Dia tak menyebabkan bengkak-bengkak. Itulah merah-merah. Itu anti-inflammation. Dan dia juga mempunyai fungsi yang mana kalau kita punya antioksidan, anti keradangan tu tadi melalui klorofil yang kita makan tu bagus, cukup, apa yang berlaku adalah badan kita akan ada fungsi ataupun respon imun yang sangat bagus. So kuranglah kita dapat possibility untuk kena sakit-sakit yang tertentu atau keadaan masalah kulit yang tertentu. Okay? So ada dua kajian yang saya nak tunjukkan yang membawa kepada perkataan yang saya sebut tadi. Kajian pertama adalah kajian daripada Journal of Drugs in Dermatology, di mana mereka menggunakan klorofilin. Klorofilin ni adalah derivatif kepada klorofil, dan apa yang dilakukan di dalam kajian ni adalah klorofilin itu disapu secara topikal. So apa beza topikal? Topikal dengan oral benda yang berbeza Topikal tu sapu, oral tu makan. So dalam kajian ini dia dibuat secara topikal. So klorofilin disapu ke kulit secara topikal ke atas 10 peserta. So kajian ni agak kecil lah sebenarnya sebab 10 peserta je kan. But still it proves something lah. 10 peserta ni sapu klorofilin, apa yang berlaku adalah selepas
3 minggu, didapati bahawa jerawat mereka yang bersifat ringan dan sederhana, bukan jerawat yang serius jerawat yang ringan-ringan, sederhana je, dan juga saiz pori-pori mereka yang agak besar tu menjadi mengecil. Jerawat tadi tu jadi kurang. So, it shows that it has anti-inflammation effect lah dekat situ. Keduanya adalah kajian yang dijalankan oleh Korean, bukan BTS yang buat kajian ni Korean Journal of Investigative Dermatology, dan kali ini klorofil tu diambil secara oral. So diambil secara oral oleh wanita yang berusia sekitar 45 tahun, dan didapati bahawa selepas kajian mereka punya kulit kedutan dia berkurang, kemudian dia punya keanjalan kulit tu bertambah-tambah. So itu menunjukkan ada fungsi antioksidan, sebab bila mana kedutan berkurang maka sifat produk itu adalah anti penuaan, dan salah satu benda yang terpenting, bahan terpenting yang menyumbang kepada anti penuaan adalah bahan-bahan yang ada sifat antioksidan So di situlah pembuktian di mana klorofil ni memang ada dua sifat, iaitu antioksidan dengan anti-inflammation. Sekarang kita bincang tentang kekurangan klorofil. Barulah adil kan, kita dah bincang kelebihan, kemudian kita bincang tentang kekurangan jugalah. Baik, kekurangan dia adalah tidak banyak kajian yang mengkhususkan kepada fungsi klorofil ni dan kesannya kepada kulit berjerawat. Tak banyak sebenarnya, memang tak banyak. Kalau kita tengok tadi kajian pertama tu, kajian tu kecil tau. Kajian tu 10 orang sahaja, tu satu perkara. Kemudian klorofil yang digunakan bukan dalam bentuk yang makan, dia adalah dalam bentuk sapuan, disapu So itu dah berbeza dah tu. Tak samalah dengan video-video yang viral tu, sapu dengan minum tak sama. Kedua pula, kajian tu dibuat dalam bentuk makan, oral, betul dah, tetapi dia bertujuan untuk membuktikan antioksidan. Faham tak? Antioksidan tu untuk mengelakkan penuaan berlaku sebelum masanya. So it does not shows anything yang efek kepada jerawat secara spesifik. Itu yang saya nak bagi tahulah. Kajian-kajian ada tu terhad. Satu lagi benda yang anda kena faham tentang klorofil ni adalah kalau orang tu ambil secara berlebihan, dos yang berlebihan, sebab benda-benda viral ni memang ada orang dia nak kesan yang cepat, dia telan banyak-banyak klorofil, dia minum banyak-banyak klorofil tu, dia ada banyak side effect yang secara saintifik dia memang wujud dan boleh jadi benda yang berbahaya. Salah satunya adalah satu situation yang dinamakan pseudoporphia, iaitu keadaan di mana kulit menjadi lebih sensitif terhadap cahaya matahari sehingga boleh berlaku keadaan kulit tu merah-merah, memang keradangan yang teruk dan juga sampai boleh melepuh. Melepuh ni macam mana tau? Menggelembung, tahu sakitlah tu melepuh tu. Dan satu lagi, pengambilan klorofil ni pada kadar yang tinggi, tak terkawal, suka-suka hati nak minum sebab nak dapat efek yang cepat tu juga boleh menyebabkan cerit-berit. Boleh. Terlebih. Apatah lagi dalam bentuk suplemen tau. Some people just a pop supplement, dia makan je terus macam tu, ataupun dalam bentuk minuman. You don't control the kadar ataupun kuantiti. Kedua, selain daripada cerit-berit tu, ada juga cramping. Kita panggil dia gastrointestinal cramping. Cramping tu dekat kawasan usus tu. Ada yang juga boleh menyebabkan perubahan warna air kencing jadi tak normal. So, in one way dia ada efek dia, tapi dalam keadaan yang terkawal. In another way, dia lebih banyak juga kesan buruk yang membimbangkan, kerana manusia ni cenderung menggunakan sesuatu yang viral tanpa kawalan. Nobody tell you anything, you just minum je lah sebab nak dapat kulit cantik tu tadi. So itulah benda yang tak bagus ataupun kekurangan pada situasi klorofil yang viral ini. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada perkongsian saya ini? Pertamanya adalah ada kemungkinan kesan yang kita tengok daripada mereka di TikTok yang mengguna ataupun minum klorofil ni datang daripada sifat baik klorofil, iaitu fungsi antioksidan dan juga anti radang. Ada kemungkinan bolehlah berlaku untuk kulit yang sesuai. Dia macam skincare juga. Tetapi kajian tentang dia punya effectiveness, keberkesanannya untuk rawat jerawat masih sangat-sangat terhad dan dikhawatiri kalau diambil tanpa had
ya, boleh menyebabkan masalah lain yang lebih besar dekat dalam sistem tubuh kita. Itu yang kita tak nak tu. Satu lagi adalah kalau nak makan klorofil ni, cara paling baik dia supaya dapat klorofil sekali dengan serat, sekali dengan nutrien-nutrien yang lain ada dalam sayur-sayuran ni, makanlah sayur-sayuran. Ya, makan sayur tu. Ya Allah, tersusah sangat. Kalau tanya saya kan, saya ni memang peminat sayur. Jangan tanya, saya memang meragut je kerja dia, suka. Ya, makanlah sayur tu. Sayur tu memang semula jadi dah ada klorofil, bukan itu saja, ada vitamin yang lain dan juga ada serat di dalam dia. Tetapi saya faham, ada di kalangan orang yang saya kenal, termasuk anda yang sedang menonton, jenis yang tak makan sayur. Kalau dalam situasi itu anda mahu mendapat manfaat daripada klorofil, ya, ataupun daripada suplemen, nasihat saya mesti jumpa dengan doktor dulu, dapatkan nasihat doktor, sebab setiap tubuh badan memerlukan dos atau kadar yang berbeza. Ya. Kita tak boleh assume apa yang kita tengok, minum bergelen-gelen tu, anda pun minum bergelen-gelen juga. I don't encourage, okay? Sebab you have only one skin for the rest of your life, you have only one body for the rest of your life. Take care of it very well. Bye-bye. See you, and kongsikan kepada saya di ruang komen, ada ke yang teringin sangat nak minum bergelen-gelen klorofil macam dekat TikTok tu? Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.